Assalamualaikum, selamat tengah hari. Bertemu lagi dalam slot Ohana. Ohana means family. Kekal sihat bersama Klina Afia, insyaAllah. So, dengar tak suara Dr. Lin? Hari ni Dr. Lin nak bincang tajuk agak macam heavy sikit. Sebab tadi pun Dr. Lin baru dapat satu patient. Dia punya baby ni kecil lagi pada saiz dia. So, Dr. Lin dah refer dekat HUSM lah, dekat hospital. Sebab untuk kita dapatkan pendapat daripada doktor pakar lah. So, apa baby, macam mana baby boleh jadi kecil daripada umur dia tu? Contohnya tadi, baby tu sepatutnya umur dia 33 minggu. Tapi bila Dr. Lin scan tu, kita dapat ukuran dia kepala, kaki, perut. Dia lebih kecil berbanding dengan ukuran dia sekarang. Tadi dapat total dia 33 minggu, Dr. Lin dapat dalam 30 minggu je. So, kalau trimester pertama, kedua dan ketiga kita ada ukuran yang tertentu. Bila kita kena alarming, kita kena alert dan kita kena refer hospital lah kalau dia kecil ataupun besar daripada saiz yang kita ukur tu. Tu sebab tu penting kalau kita kena tahu bila kita punya hari pertama kita last period. Terima kasih yang live dengan Dr. Lin. Puan Hidayah. So, macam tadi, bila Dr. Lin scan, sepatutnya umur baby tu 33 minggu. Tapi bila Dr. Lin ukur tu, ukuran dia dalam 30 minggu hingga 31 minggu. Ukuran perut dia hanya 28 minggu. So, agak kecil lah berbanding dengan umur yang sekarang. Umur dia 33 minggu. So, kalau dah second trimester, kalau dia lagi dalam ukuran julat antara 2 minggu lebih atau 2 minggu kurang tu, kita boleh acceptable lagi. Kita boleh monitor, kita tak perlu refer hospital lagi. Tapi bila dia dah 3 minggu lebih atau 4 minggu lebih atau 4 minggu kurang atau 3 minggu kurang, kita kena rujuk kepada hospital lah untuk jumpa dengan doktor pakar. Sebabnya ada banyak sebab kenapa baby tu lebih kecil ataupun lebih besar. Kalau lebih besar tu biasanya sebab kencing manis lah. Itu yang faktor yang paling common adalah disebabkan oleh ibu ada kencing manis. Kalau ibu tapi kadang-kadang tu kalau ibu tu dia terlampau diet, baby dia boleh jadi kecil. So kalau ibu tu terlampau diet ataupun gula dia memang kontrol cantik, so kadang-kadang dia boleh jadi kecil daripada saiz dia. Tapi kalau biasanya small for gestational age ataupun baby kecil daripada saiz ukuran umur dia tu, biasanya kita ambil yang less daripada 10 percentile. Dia ada ukuran graf dia. Setiap kandungan tu kita biasanya dekat kita punya scan tu, dia automatic bila kita dah siap ukur kepala, kaki, perut, dia akan keluar graf. So kalau dia graf dia bawah daripada 10%, 10 centile, 10% pula dah, 10 centile dia panggil, ukuran dia 10 centile bawah tu memang kita panggil small for gestational age dan kita kena refer lah sebab kita takut ada patologi ataupun ada penyakit pada baby tu. Tapi biasanya kadang-kadang dekat Malaysia ni, walaupun dia small for gestational age, kadang-kadang baby tu keluar okey, sihat, tak ada masalah apa-apa. Cuma sebab mungkin pemakanan kita, ibu-ibu pun kecil, kurus, pendek, so dia pun boleh mempengaruhi anak dalam kandungan juga. Tapi kita tak nak ada benda-benda yang patologikal, ada penyakit. Contohnya disebabkan oleh jangkitan kuman toxoplasmosis ke, daripada kucing kan, najis kucing tu dah ada toxoplasmosis, ataupun disebabkan oleh jangkitan kuman cytomegalovirus ataupun HIV ataupun rubella. So kita takut benda-benda yang bahaya tu yang menyebabkan baby tu jadi kecil. So kita kena buat pemeriksaan lanjut lah, kena investigate more dan kita kena rujuk kepada doktor pakar untuk dia buat Doppler ultrasound. Dia nak tengok sama ada salur darah dia yang pergi ke baby tu ada masalah ke tak. Ada macam daripada placenta, daripada uri ke salur ke tali pusat tu ada mana-mana abnormality, ada kecacatan ke, ada tersumbat ke kat mana-mana. 2.3 kilo 31 minggu. Biasanya okey tu puan. Dia yang tadi tu Dr. Lin dapat 1.4 kilo. So dia memang sepatutnya dia dah 33 minggu, dia kena 2 lebih kilo. So terima kasih Puan Anis yang live dengan Dr. Lin. So
Antara sebab lain adalah disebabkan ibu-ibu tu tak naik berat badan. Ni selalu orang marah kalau pergi timbang kat misi, timbang kat klinik, tengok naik banyak sangat kena marah juga. Tapi kalau tak naik berat badan pun kita marah juga. Sebabnya kita takut baby pun tak cukup zat makanan juga. So tu antara sebab dia lah, tak cukup. Bila ibu-ibu tak cukup nutrien, nak bagi dekat anak pun tak cukup juga. Tak cukup zat nak bekalkan pada anak. Anak pun jadi kecil. So yang kalau ibu-ibu yang macam ni, biasanya kita suruh dia tambah berat badan, dan insya-Allah baby tu boleh catch up, boleh kejar balik berat dia tu yang dia kecil tu. Tapi yang most of all, kita kena exclude ataupun kita kena buat pemeriksaan supaya tak ada benda-benda yang bahaya yang menyebabkan baby tu tak naik ataupun tak besar. Kadang-kadang air ketuban tak cukup pun dia jadi tak besar juga. Sebab dia mungkin dia ada masalah, baby dia tu ada masalah buah pinggang ke, dia tak boleh nak hasilkan air kencing ke, ataupun disebabkan oleh, kalau tak cukup air ketuban tu dia boleh disebabkan oleh ibu ataupun dia disebabkan oleh anak lah. Kalau anak kita risau dia tak cukup air ketuban atau ada masalah jantung. That's why pentingnya kita buat detail scan. Detail scan tu dia boleh detect lebih awal masalah-masalah. Tapi tak semestinya kalau kita buat detail scan, dia tak ada masalah di kemudian hari. Sebabnya bila kita pregnant ni, masalah tu boleh datang anytime. Tak semestinya waktu second trimester kita okey, third trimester kita masih okey. Ada je yang tak okey. Macam doktor ni sendiri, pengalaman doktor ni dah buat detail scan. Masa second trimester memang okey, baby okey, Dr. Lin pun okey, tak ada penyakit apa-apa. Tapi bila masuk third trimester, 32 minggu, Dr. Lin bleeding, tak tahu, out of nowhere. So benda tu kita tak boleh nak jangka. So that's why kena buat pemeriksaan rapi. Ibu-ibu ni tak boleh miss follow up. Sebab ada yang jenis culas nak datang follow up, kita dah telefon banyak kali pun dia tak datang. So tengok-tengok ada kencing manis pula, lepas tu tak nak datang juga. So jadi masalah kepada baby. Yang paling kita risau adalah masalah kepada baby. So bila kita dapat detect awal baby tu kecil, kita boleh refer kepada doktor pakar, and then kita boleh buat close monitoring lah. Kita monitor secara dekat. Mungkin kita kena lebih kerap scan baby tu, dia makin besar ke tak, ataupun air ketuban dia cukup ke tak. Sebabnya kadang-kadang mungkin baby yang terlampau kecil ni dia ada masalah dengan bila kita scan Doppler ultrasound, dia ada problem. Mungkin dia kena lahir lebih awal daripada biasa. Dia prem lah, kita kena advise dia untuk induce delivery, sebabnya takut nanti baby tu meninggal dalam perut. So kalau baby tu tak ada masalah apa-apa, kita buat close monitoring, kita boleh tunggu dia sampai betul-betul mature, 37 minggu. Okay, 37 minggu adalah umur yang matang lah. Kalau 36 minggu 5 hari pun dia masih dikira belum matang. Sebab tu penting untuk kita buat pemeriksaan secara berkala. Kalau tak buat scan sekalipun, kita boleh ukur symphysis fundal head. Ukur perut tu kan, yang misi ambil meter ukur perut perempuan tu. Itu dia dah nak ukur lah, ukuran saiz baby tu sesuai ke tak dengan kandungan tu. Kalau dia kecil, dia akan refer kepada doktor untuk scan. Kalau doktor scan okey, tak ada masalah, maksudnya baby okey, cuma perut puan kecil. Tapi kalau doktor scan baby kecil juga, so memang ada problem. So kita kena investigate lebih lanjut lah. Macam doktor yang cakap tadi, mungkin disebabkan oleh penyakit HIV ke, cytomegalovirus ke, ataupun toxoplasmosis, kuman daripada najis kucing ke, and then lagi sebab dia tak cukup makan ke, ibu-ibu tu dia tak lalu makan, berat dia tak naik. So boleh menyebabkan baby pun tak naik berat badan juga. Baby pun tak membesar. Lepas tu ada masalah anemia, kencing manis, darah tinggi. So kalau kita ada darah tinggi, kita takut baby tu dapat placenta insufficiency lah. Blood supply tu daripada uri tu tak sampai kepada baby. Tu yang kita paling risau. Dan baby boleh meninggal dalam perut anytime lah. Kita takut, na'udzubillah. That's why kadang-kadang tu doktor induce, walaupun dia tak matang lagi, doktor induce bagi ubat untuk baby tu keluar awal, dan kita besarkan kat luar. Okay. Kadang-kadang kalau ibu-ibu yang ada masalah buah pinggang, tu dia boleh menyebabkan anak dalam kandungan pun tak besar. So
That's why penting sangat untuk kita pergi pemeriksaan secara berkala. Ada apa-apa soalan tak? Puan Anis, Dr. Ni jawab dah tadi kan? Kalau 2.3 okey, tak ada kencing manis pun bagus. Teruskan, jaga pemakanan, makan makanan yang sihat. Jangan ikut kita punya selera. Kita kena selalu macam pentingkan anak dalam kandungan. Kalau kita tak ada selera makan pun kita makan. Sebabnya kita takut nanti baby tak cukup zat macam Dr. Ni cakap tadi lah. Nanti bila dia dah jumpa doktor pakar, dia akan buat Doppler ultrasound. Dia tengok blood supply baby tu okey ke tak. Lepas tu kalau semua okey, maybe disebabkan oleh ibu tu tak cukup berat badan je lah. Doakan, kita pakar doakan baby dia selamat insyaAllah. Macam Dr. Ni cakap tadi, kadang-kadang dia kecil tu disebabkan oleh ibu tu sendiri kecil, ataupun di dalam family dia tu, mak dia ke adik-beradik dia tu, anak-anak dia pun kecil juga. So kita boleh tengok, relate dengan family dia. Kalau memang badan dia kecil, kaki dia pun rendang, pendek sikit, macam Dr. Ni pendek kan. So kita tak boleh lah nak expect anak dia tu besar juga. Sebab it runs in family kan, dia memang ikut keturunan juga size baby tu. Yang penting kita exclude dulu benda-benda bahaya macam Dr. Ni cakap tadi. Okay, setakat ni dulu live Dr. Lin hari ni. Terima kasih yang live dengan Dr. Lin. Kalau ada apa-apa soalan boleh tak di ruangan komen. Dan jangan lupa share video ni supaya kita boleh kongsi informasi ni kepada kawan-kawan dan saudara mara kita. Bye. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Jumpa lagi petang ni insyaAllah.